Lama Kak. Okey, jap. Gitu kan? Okey. Alright. Hai, Sekejap tu. selamat petang. Sebentar ya. Sekejap. Okey. Oh, okey, ada 10,000 mata memandang. Okey, hai semua. Selamat petang dan salam Malaysia Madani Sabah Maju Jaya kepada semua follower Jabatan Penerangan Negeri Sabah. Kembali kita dalam episod yang ke-19 untuk tahun ini ya. Seperti biasa, Jabatan Penerangan akan live jam 2.30 petang. Tapi hari ini ada lambat sikit lah kan. Tapi tidak juga masalah lah kan. Okey, betul-betul yang cakap betul-betul ini sebenarnya kita punya host yang baru. Host baru juga boleh dikatakan lah. Daripada mana ni? Nama dulu. Okay, nama saya Karina daripada KK. Daripada KK, awas Tapi kawasan tu jangan kasih tahu. Itu PNC tu. Awas. Okey Karina, macam biasalah kita dalam program TikTok Jabatan Penerangan Negeri Sabah yang di mana kita akan kongsikan berkaitan dengan program-program di sekitar Sabah, terutama di Penampang, Kota Kinabalu, mana-mana lah. Yes, betul. Dan yang pastinya akan kita kongsikan berita yang benar, bukan palsu dan isu yang terkini. Sande, dia bilang Bobby, hai kan sayan pahaka-pahakaku Sande. Kan sayan juga pahaka-pahakaku Bobby, hai. Okey Karina, saya rasa kita boleh kongsikan dulu kita punya topik yang pertama pada hari ini. Saya rasa Karina boleh mulakan dahulu lah. Apa kita mau kongsikan? Okey, nanti pada 11 Julai 2026 akan berlangsungnya Golden Artisan Market edisi kedua di Tuaran pada jam 9 pagi sehingga 10 malam di Golden Station, Kampung Batangan, Jalan Padamai 1, Tuaran. Jadi orang-orang Tuaran, marilah datang untuk kasih ramai, kasih meriah lagi. Jadi penyertaan ni dibuka kepada usahawan, peniaga kecil, pengusaha makanan, artisan, penggiat kraft tangan dan penjual produk tempatan. Basically, diorang ni macam mau promosikan lah kraft tangan. Macam kita cakap support lokal. Yes, support lokal. Macam Karina cakap. Okey, seterusnya saya mau kongsikan mengenai ziarah Mahabas Sabah pada tahun ini yang akan menghimpun. Kenapa juga saya ni tersasul-sasul ni Karina? Tak apa-apa. Yang akan menghimpunkan dua figura muslimah terkenal iaitu Oki Setiana Dewi dan Ria Risis dalam satu program penuh inspirasi orang bilang. Dia akan bermula pada 12 Julai Ahad ini jam 1.30 sehingga 5.30 petang di mana? Di Sabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu. Masuk percuma atau tidak? Tidak percuma ya. Tadi itu akan kita kongsikan. Tapi dia ada tiket sebenarnya, okey. Tiket yang dikategorikan ada dalam kategori Rama dalam 70 dan Platinum dalam 470 dengan tempat yang terhad orang bilang. Jadi orang ramai sebenarnya dijemput untuk kita bagi menimba ilmu, kita mau mengeratkan ukhuwah dan memperolehi inspirasi bersama keluarga. Untuk keterangan lanjut mengenai program ini, kamu orang boleh pergi layari muka buku biru rasmi Sabah International Convention Center SICC. Kan Karina? Betul. Okey, seterusnya Karina. Okey, seterusnya macam banyak betul lah. Banyak betul. 11 Julai ni. Betul. Wah, hari berapa tu? Hari berapa tu? 10 hingga 11 Julai. Okey. Iaitu Karnival Belia Sabah 2026 yang akan berlangsungnya di Dewan Tertutup Kompleks Sukan Tawau. Jadi banyaklah aktiviti yang menarik iaitu e-sukan, permainan interaktif, persembahan pentas, pertandingan biliar, pameran agensi kerajaan dan NGO serta program kepimpinan, keusahawanan dan kandungan digital. Jadi nanti majlis ni akan dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji G
bin Haji Noor, iaitu Ketua Menteri Sabah kita lah. Ya, apa nama program tadi tu? Carnival Belia Sukan. Sukan. Jadi untuk maklumat lanjut, Carnival Belia. Oh, Carnival Belia Sukan. ya, kamu boleh layari dekat muka buku biru rasmi Majlis Belia. Okey, itu berkaitan dengan Carnival Belia Sabah ataupun Sukan, Ya, kan? betul. Seterusnya kita mau kongsikan berkaitan dengan seminar menjulang bahasa memartabatkan wibawa yang diadakan pada 28 Julai. Lama lagi sebenarnya, tapi kita akan kongsikan supaya kita punya follower Jabatan Penerangan Negeri Sabah ni tidak akan terlepas, Kak Irina. Betul. Dia akan berlangsung dari 7.30 sehingga 1 tengah hari di Dewan Seminar Mengkabung Intan Kampus Sabah. Sebenarnya program ini adalah bertujuan untuk memperkukuhkan bahasa Melayu yang orang bilang mesti betul dalam kalangan penjawat awam. Jadi dia terbuka kepada penjawat awam dari Jabatan Kementerian dan Badan Berkanun Persekutuan Negeri serta Wilayah Persekutuan Labuan, dan dia tidak percuma, dia ada iuran iaitu sebanyak 30 sahaja. Bolehlah kan? Okeylah kan? Jadi tapi untuk maklumat lanjut berkaitan dengan program ini, kamu orang boleh pergi layari muka buku biru rasmi Intan Kampus Wilayah Sabah, iaitu seminar menjulang bahasa memartabatkan wibawa. Gitu. Okey, saya Okey, lagi. yes. Okey. Seterusnya nanti akan adanya program Serumpun Perpaduan Bayu 2.0 yang akan berlangsung pada 11 hingga 12 Julai bertempat di lintasan Desoka, Jalan Gaya, Kota Kinabalu. Jadi nanti program ni akan dianjurkan oleh Persatuan Bayu dengan kerjasama Kementerian Perpaduan Negara. Jadi antara pengisian menarik ialah forum perpaduan, irama Bayu, rock and run dan etnik flashmob. Jadi orang-orang KK tu yang dekat-dekat datanglah kasih ramai-ramai. Nah, kasih ramai-ramai pada minggu ni kan, Kak Irina? Okey, seterusnya saya mau kongsikan mengenai Lamai Kamatan. Walaupun Kamatan sudah berlalu sebenarnya, tetapi masih ada juga orang bilang kita boleh merasai keamatan itu, iaitu yang berlangsung di Hintuun Pengukap Monsopiat Heritage Village Pinampang. Kamu orang tahu kan ini di mana ini? Kak Irina tahu kan ini di mana? Monsopiat ni. Pernah pergi sana? Tidak pernah. Alah, mesti mau pergi sana nih. Ini merupakan satu tempat orang bilang bersejarah juga yang kita boleh menyaksikan kebudayaan Sabah dan juga warisan Sabah. Jadi program ini adalah merupakan usaha sama daripada 6 Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung, di mana mereka akan mengadakan pertandingan sugandoi gerai komuniti pada 9 Julai dan 10 Julai akan ada raptai unduk adau lagi. Dan 11 Julai hari Sabtu kan, 11 Julai adalah hari kemuncak Lamai Kamatan. Jadi pelbagai aktiviti menarik menanti pengunjung. Jadi jangan kamu orang lepaskan peluang ini untuk hadir bersama keluarga dan rakan-rakan untuk sama-sama kita menyatu padukan perpaduan kita di program Lamai Kamatan ini. Sebab ada banyak aktiviti dan gerai komuniti yang paling penting untuk kita support lokal macam yang Kak Irina cakap tadi. Ya, okey. Seterusnya Okey, seterusnya akan adanya program Jualan Rahmah Madani di Papar. Program ni kan basically kita tahulah program Rahmah Madani ni kan dia merupakan satu inisiatif kerajaan Madani bagi membantu rakyat mendapatkan barangan keperluan harian dengan harga yang lebih murah dan berpatutan lah. Betul. Jadi program ni akan dijalankan di daerah Papar pada 11 hingga 12 Julai. Minggu ni lah. Minggu ni. Di Dewan Terbuka Kampung Andus Laut dari jam 2.30 petang sehingga 8.30 malam. Dan pada 12 Julai juga akan berlangsungnya program ini juga di PPR Taman Kinarut Ria 10 pagi hingga 4 petang. Jadi orang ramai dijemput hadir. Yang berdekatan dengan daerah Papar kan. Jangan kita lepaskan dalam pergi jualan Rahmah Madani ni, sebab kalau macam saya lah, kalau macam Kak Irina, macam mana rasa? Okey kah? Macam mau pergi jualan-jualan begini ni? Okey. Sangat membantu kan? Sangat membantu. Banyaklah macam barang yang murah-murah. Sebab sekarang ni kan barang naik kok. Jadi kalau bila ada inisiatif macam ni daripada kerajaan, take a grab lah. Macam peluang tu kan datang, kita grab. Yes, murah sangat. Dia cakap apa? Farah kan ni? Siapa yang komen-komen ni? Terima kasih. Betul, kita grab peluang ini, inisiatif daripada kerajaan untuk membantu masyarakat ataupun orang-orang di Sabah. Okey, kita mau kongsikan satu lagi Karina. Karina tahu ke tu pasal, bukan pasal, tempat
jogging atau jalan-jalan gitulah, iaitu Perdana Park Tanjung Aru. Tahu? Wow. Pernah pergi? Pernah, tapi tu hari langsung kan tutup. Jadi ini kita mau kongsikan di sini kepada kita punya follower Japin Sabah ni. Sebenarnya Perdana Park Tanjung Aru sudah dibuka kepada orang awam. Yes. Jadi dia operasi dari 7 pagi sehingga 7 malam. Dan setakat ini tempat letak kereta adalah percuma buat masa inilah. Sebab sehingga sistem pembayaran digital dilaksanakan. Namun orang bilang pengunjung yang datang sana kan Kairina, mereka harus menjaga kebersihan, mematuhi peraturan taman, tidak merokok, memetik bunga, merosakkan kemudahan, membuat bising dan membawa hewan peliharaan ataupun memasang spanduk. Tidak boleh ya, tidak boleh masakan orang, yes, dilarang. Jadi yes. Namun ada beberapa kawasan juga masih ditutup sementara waktu bagi tujuan penilaian keselamatan. Sangat bagus. Walaupun dibuka beberapa, tapi orang bilang bagian di BKK masih lagi menitik beratkan keselamatan untuk check up lagi beberapa kawasan untuk dinilai sama ada selamat atau tidak. Tapi kalau kamu orang mau tahu lebih lanjut berkaitan dengan pembukaan semula Perdana Park Tanjung Aru ini, kamu orang boleh pergi orang bilang muka buku biru rasmi di BKK, Dewan Bandaraya Kota Kinabalu. Okay? Alright, Kairina. Apa lagi? Okay. Seterusnya, pasal World Industry Skills Development Center Sabah, iaitu WISDEC, Share 2026, sempena National Training Week 2026 akan diadakan pada 21 Julai 2026. Yang akan berlangsung 2 petang hingga 4 petang dalam talian je melalui G-Meet. G-Meet ya. Okay, dalam talian dia bukan fizikal, okay? Okay, jadi dia punya objektif ni, kenapa program ni dijalankan, basically untuk belajarlah teknologi laser ukiran kayu, gabungan teknologi moden dan seni tradisi yang membuka peluang dalam industri kreatif dan serta keusahawanan. Lepas tu yang lagi menarik. Apa lagi menarik tu Kairina? Penyertaan adalah percuma. Nah, percuma saja. Lepas tu kamu boleh dapat lagi ECG. Itu yang penting tu. Bila tu? Berapa hari bulan? 21 Julai. Jadi kalau mau lebih lanjut, kalau kamu mau daftarkan, layarilah dong punya muka buku biru di World Industry Skills Development Center Sabah. Ya, jadi jangan lepaskan peluang yang mungkin ada mengikuti kursus kayu begitu kan. Inilah masa dia untuk kamu orang belajar berkaitan dengan ukiran-ukiran kayu yang berminat dengan kayu kayan orang bilang. Ya, ikutlah. Kairina minat? Kurang-kurang lah. Kurang-kurang itu apa? Okey, kita mau kongsikan lagi bantuan-bantuan kerajaan. Kita akan kongsikan kepada follower Jabatan Penerangan Negeri Sabah kita ini yang baru mengikuti siaran langsung pada petang ini. Bolehlah like, share dan juga follow Jabatan Penerangan kan Kairina? Ya, betul. Okey, sekarang saya mau kongsikan berkaitan dengan voucher buku Madani. Wow. Mungkin ada yang tidak tahu pasal voucher buku Madani ini. Sebenarnya voucher buku Madani ini sudah dibuka pada 1 Julai ini, minggu lalu lagi, di mana penubusan itu macam saya katakan tadi telah bermula sejak 1 Julai yang lalu. Akan ada nilai 100 yang boleh disebut. Saya tidak boleh sebut apa harga di sini. Yang layak, siapa yang layak di sini? Murid tingkatan peralihan hingga tingkatan 6, pelajar kolej vocational, matrikulasi dan Institut Pengajian Guru Malaysia yang boleh menebus e-voucher ini. Ini dalam bentuk e-voucher ya. Dan cara untuk menebus e-voucher ini adalah melalui platform di Book Capital. Jadi kamu orang yang layak itu jangan lepaskan peluang untuk menambah ilmu dengan voucher buku Madani. Okey, Kak Irina? Kongsikan tu dengan kawan-kawan. Mestilah, saya sudah kongsi. Okey. Tak pasti jangan kongsi. Ya, kalau betul. pasti baru kongsi. Macam lain. Dah mah. Okey, seterusnya. Okey, seterusnya. Program didik kasih bersama PTPTN iaitu merupakan inisiatif daripada Kerajaan Madani bagi menggalakkan budaya menabung untuk pendidikan anak-anak kakak anak-anak kita di masa depan Okey, seramai 2100 isi rumah e-kasih yang layak akan menerima 200 sebagai pembukaan akaun baru
dan simpanan SSPN. Wow, Ya. 200. Syukurlah kan. Banyak tu. Boleh beli macam-macam. Yes. Okey, jadi program ni melibatkan peruntukan keseluruhan sebanyak 420 ribu. 4200. Ya, Tak apalah tu, jangan disebut tu. Tidak boleh. Lanjut dan semakan kelayakan, orang ramai boleh menghubungi atau ke Muka Buku Biru Unit. Penyelarasan Pelaksanaan Jabatan Perdana Menteri. Yes. Sini tadi ada yang bertanya tadi Karina. Cuba tengok balik yang bahagian yang wood skill tadi tu. Sebab ada yang bertanya. Dia cakap CEO baru masuk, kursuskah bengkel ukuran kayu tadi? Apa nama page dia cakap tadi? Cuba kita kongsikan kembali pasal ukiran. Ada yang berminat ni. Okey, nama page Wood Industry Skills Development Center Sabah. Wood Industry Skills Development Skills tak? Industry Skills ya. Development Center Sabah. Center Sabah. Dia pasal kursus kan? Ukiran Ya, kayu. betul, free, percuma. Tapi secara online saja. Ya, betul. 2 petang Okey. hingga 4 petang. Jadi pendaftaran masih lagi terbuka. Betul. Betul. Buka lah. Encik Mangga, bila umum keputusan pertandingan sayembara penanaman. Okey, untuk keterangan lanjut ni Encik Mangga, Encik boleh pergi ke Muka Buku Biru, okey, Sabah Maju Jaya di sana. Tuan boleh dapatkan informasi di sana berkaitan dengan apa orang bilang tadi tu, pertandingan sayembara penamaan bendera Sabah ya, tuan. Okey, seterusnya kita mau kongsikan mengenai program My Lesson B2 sekolah. Karena ada lesson B2? Tidak. Okey, mungkin boleh cuba tengok kalau berkelayakan orang bilang kan. Okey, di sini akan menyasarkan 60 minta maaf, pelajar sekolah saja. Alamak, saya masih belajar ni. Oh, iya Kak. Okey. Memperolehi lesen motosikal B2 secara percuma dan khususnya untuk pelajar dari golongan B40. Jadi sebenarnya inisiatif ni untuk memupuk budaya keselamatan jalan raya serta meningkatkan pematuhan undang-undang. Jadi program ini merupakan kerjasama Jabatan Pengangkutan Jalan dan Kementerian Pengangkutan Malaysia. Jadi orang bilang di sini macam kerajaan ni mahu pelajar sekolah kita ni untuk ada lesen supaya diorang belajar untuk mematuhi peraturan-peraturan di jalan raya. Terutama yang tak ada lesen tu kan pelajar sekolah ni. Jadi jangan lepaskan peluang. Cuba kamu orang tengok kalau kamu layak untuk memperolehi lesen motosikal B2 ini secara percuma ya. Ini kamu orang boleh pergi di Muka Buku Biru rasmi di buku di Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia. Okey, kamu orang boleh juga mendapat informasi pada hari ini kan Khairina. Jadi ada lagi Khairina mau kongsikan? Tidak ada sudah. Jadi saya rasa itu saja yang kita mau kongsikan pasal bantuan buku voucher buku Madani, My Lesson B2 kan. Apalagi tadi tu program Madani PTPTN tadi kan. Pasal PTPTN bantuan tu ini merupakan satu inisiatif kerajaan yang berikan kepada orang Malaysia dan juga Sabah juga terutamanya. Jadi jangan lepaskan peluang untuk mendapatkan bantuan-bantuan ini ya. Apa-apa keterangan lanjut boleh ke page Jabatan Penerangan Negeri Sabah. Betul. Ataupun ke muka buku rasmi seperti apa orang bilang tadi My Lesson tu boleh pergi di JPJ begitulah. Yes. Dan program-program untuk minggu ni pun banyak kan tadi? Banyak. 11 Julai hingga 11 Julai. Sabtu Ahad ni lah. Macam My Golden tadi. Karnival Belia Sabah, Kompleks Sukan Tawar. Apa lagi tadi ukiran? Lepas tu, ukiran tu bila tu? Kursus ukiran kayu itu macam ada lama sikit kan? Ya, 21 Julai. Tapi okey, kami telah kongsikan lebih awal supaya kamu orang tidak terlepas. Okey, Eric Tan boleh menjawab soalan tadi pasal kursus tersebut ya. Saya rasa itu saja untuk hari ini. Kita akan berjumpa lagi pada minggu hadapan hari Rabu. Yes, jam 2.30 petang. Okey, jumpa kamu orang pada minggu depan lagi. Bye.